Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Asma Iliani binti Isyamuddin. Saya merupakan murid Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau. Baiklah kawan-kawan, sempena Hari Ibu Buku yang baru saja disambut pada 14 Mei 2023 yang lalu, saya berasa tertarik untuk berkongsi tentang sebuah buku. Ayuh kita mulakan. Buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini berjudul Wasiat untuk Anak Anda. Wah, menarik bukan tajuknya? Pertama kali saya menatap tajuk buku ini, terasa satu aura penarik yang mendorong saya untuk membaca. Dengan visual cover buku yang mengundang nostalgia akan sebuah kerusi lama bonda dan ayahanda, yang persis melambangkan tempat rehat ibu bapa sambil mengambil angin dan juga penantian kepulangan anak-anak. Pasti mengambil rindu yang amat dirindui. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 dan mengandungi 408 halaman bercetak. Untuk makluman rakan-rakan, buku ini merupakan karya suara terbit iaitu kolaborasi bersama yang melibatkan 40 orang penulis. Hal ini bermaksud terdapat 40 wasiat yang dijadikan panduan buat para pembaca, khususnya kita sebagai anak. Untung sekali dalam satu buku terdapat pelbagai kisah yang ditulis oleh ramai penulis. Jalan cerita yang dipaparkan yang juga menarik, memberikan impak yang tinggi. Setiap wasiat terselit satu ilmu yang bermanfaat. Bahasa yang digunakan juga bervariasi sesuai dibaca oleh golongan remaja seperti kita. Kosakata juga luas, dapat menambah pengetahuan murid-murid. Mesti anda tertanya-tanya, apakah isi kandungan buku ini? Wasiat pertama yang ingin saya kongsikan ialah penulisan yang bertajuk Anak Anda Jadilah Suara Muslim Power yang ditulis oleh Nurul Husna Abdul Rahim. Wasiat ini menceritakan seorang ibu memberikan nasihat buat anak untuk digunakan apabila dewasa kelak. Antara wasiat yang ditekankan adalah untuk menjaga solat 5 waktu. Waktu ialah ibarat jantung hati dan pendinding yang ampuh. Solat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya juga tertarik dengan satu ayat ini, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah wasiat yang diberikan kepada anaknya. Doa ini dijadikan sebagai peneman kepada kita ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan maupun berdikari sewaktu berjauhan dengan keluarga. Doa ini menjadikan sebahagian senjata berharga dan juga mengajar untuk berharap dan bergantung kepada Allah. Selain itu, catatan penulisan wasiat yang kedua juga menambah hati saya, iaitu 3 pesanan warisan hasil karya daripada Amshidah Ahmad Rani. Tulisan ini menceritakan tentang seorang ibu yang ingin memberitahu bahawa dunia ini penuh cabaran. Dengan itu, ia telah menitipkan nasihat dan amanat untuk anaknya bernama Atikah dan Rafiq. Dunia ini penuh dengan pancaroba. Dengan itu, kita perlu menjaga nama baik ibu bapa dan berusaha menjaga diri. Selain itu, berhati-hati ketika berkawan, kerana ibu menceritakan ketika pada zaman persekolahan ibu berkawan dengan pelbagai bangsa, malah dengan orang yang agak nakal. Hal ini menyebabkan diri mudah terpengaruh. Kita perlulah mencari kawan yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan dan bukan keburukan. Sebelum saya mengakhiri pesanan ini, izinkan saya berpantun. Sebelum itu, carilah kawan dari Jawa ke Bengkahulu, membeli keris di Inderagiri. Kawan ketawa ramai selalu, kawan menangis seorang diri. Oh ya, buku ini sangat menarik kerana kandungannya bukan berkisar dari ibu kepada anaknya. Malah terdapat juga pesanan seorang guru kepada anak murid yang disayangi. Antaranya ialah menulis kisah amanah yang dipinjam karya Muhammad Nur Hazina Muhammad Fisul. Penulis ini menceritakan kisah seorang pendidik yang sanggup menjalani kesukaran dan halangan untuk mendidik seorang anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan di masa hadapan. Konflik yang berlaku apabila pelajar kini gemar menaiki motosikal walaupun tidak memiliki lesen. Lebih parahnya apabila mereka terlibat kemalangan hingga ada yang meninggal dunia. Jadi, penulis yang merupakan seorang guru beri nasihat untuk menjaga keselamatan ketika melalui jalan raya kerana pandu cermat jiwa selamat. Hebat bukan? Dalam satu buku terdapat pelbagai nilai dan pengajaran, semuanya menjurus kisah yang benar. Tuntasnya, setelah membaca buku ini, saya telah memperoleh beberapa pengajaran yang boleh dijadikan dalam kehidupan. Kita perlulah mempunyai jiwa yang besar, iaitu sentiasa mengharungi apapun cabaran yang datang dan berusaha menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu menghormati ibu bapa dan guru yang berusaha payah mengajar kita dengan kudrat dan kasih sayang. Yang terakhir, kita hendaklah memanfaatkan nikmat umur yang diberikan agar menjadi insan yang berguna kepada orang lain. Hal ini bertepatan dengan lirik lagu ini. Dalam kehidupan ini,
yang terindah melalui usia remaja. Senda gurau suka silih berganti, tinggalkan kesan yang abadi. Jom penuhi usia remaja dengan mencari ilmu dan pengalaman. Sebelum saya mengakhiri video ini, terimalah serangkap pantun. Buat renungan bersama. Ke Pulau Langkawi gembira bersakan hingga tak sedar hari kemudian. Demikian bicara buku saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih.